Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an al-'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita menunaikan sembahyang maghrib berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi dipanjangkan usia kita. Mudah-mudahan dengan panjangnya usia kita dapat sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, iaitu kita menjunjung segala perintah Allah dan kita meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala kerana memilih kita pada malam ni untuk duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kehadiran kita pada malam ni dicatat oleh malaikat yang telah diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu catatan yang mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum kita mula pengajian kita malam ni, marilah sama-sama kita membaca Ummul Kitab. Kita hadiahkan khusus buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga Nabi, sahabat-sahabat Nabi, tabi'in, tabi'in, para ulama, terutama buat guru-guru yang pernah mengajar kita, terutama juga buat kedua ibu bapa kita, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga diri kita sendiri, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, al-ahya'i minhum wal amwat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. InsyaAllah malam ni kita sambung pengajian kita. Ikut-ikutnya bukan malam ni, ikut-ikut lepas dah cikgu noh. Tapi buat masa ni ramai lagi lah belum mula lagi kuliah. Mana sepatutnya malam ni di Masjid Sungai Ulak, tapi tak ada ulak lah. Sungai Ulak, mungkin dulu ulak banyak kot di Kulim. Sungai Ulak malam ni ikutnya, tapi mereka dah tak mula lagi. Kebetulan cikgu pula tanya, insya-Allah
rezeki kita malam ni di sinilah. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Hampir 3 bulan noh, 3 bulan lah. Kita duk berkurung. Ada hikmah-hikmah tertentu, bukan saja-saja Allah bagi ni, ada hikmah tertentu untuk nak uji kita ni. Apa-apa pun Allah uji kita, selagi mana kita bernafas, selagi itu Allah Subhanahu Wa Taala akan uji kita. Cuma uji kita ni sedikit, duduk rumah boleh makan cikgu noh. Makan tak berhenti kita. Kerja makan, kerja dah tak ada, kerja makan. Jadi uji kita sedikitnya, tapi hakikatnya apa yang berlaku semuanya adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, daripada azali lagi. Cuma kita orang beriman, kita berkeyakinan setiap ujian Allah Subhanahu Wa Taala ada kebaikannya, ada hikmahnya, bukan saja-saja. Tapi kadang-kadang kita duk heran jugalah, masa PKP dulu ni duk kata macam-macam lah, kat masjid awak tutup masjid, tak bagi orang masuk masjid. Lah buka masjid pun tak nampak juga orang tu juga. Orang yang sama duk nampak orang tu, tak nampak orang lain pun. Sedangkan kalau hakikatnya Allah uji kita macam ni, patut-patutnya mulanya buka masjid ni sampai kat luar penuh masjid ni. Sebab apa? Allah uji ni ujian yang tak pernah kita hadapi, sehingga mati ratus orang lah. Tapi kita di Malaysia ni kurang sikit nak banding dengan negara-negara lain, ribu-ribu, ratus ribu telah balik bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kita orang yang beriman ni, apabila Allah uji, kita bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin Allah uji kita, Allah Subhanahu Wa Taala nak angkatkan darjat kita. Allah Subhanahu Wa Taala nak naikkan pangkat kita. Sebelum ni tak pernah jadi imam. Angkat jadi imam habis sembahyang tarawih. Kalau tidak ke tak mau tak mau jadi imam. Harap tu imam tahfiz ke tu imam masjid jadi imam. Tapi kita main bulan Ramadan pakat-pakat jadi imam habis. Semua boleh jadi imam belaka. Ujian tuan-tuan. Maksudnya ujian yang Allah bagi orang beriman untung. Mungkin Allah Subhanahu Wa Taala nak naikkan darjat kita, pangkat kita. Nak dak pangkat? Kalau dunia berebut-rebut berebut-rebut nak pangkat, daripada pangkat kecil sehinggalah pangkat besar, berebut-rebut. Berebut-rebut nak pangkat, tetapi ini pangkat kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala nak naikkan darjat kita. Sahabat tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara satu darjat dengan satu darjat tu banyak mana ya Rasulullah? Maka sabda Nabi, di antara langit dan bumi. Langit dan bumi, tak tahu nak habaq macam mana langit dan bumi. Kita duk nampak biru tu bukan langit lagi. Wallahu a'lam. Di antara satu darjat dengan satu darjat, di antara langit dan bumi. Tak boleh kita nak bayang apa yang Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi dekat kita. Semua tak nampak lah apa yang Allah nak bagi. Di akhirat ni benda yang tak nampak, benda yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut allazi la yu'minu bil ghaib, iaitu orang yang beriman dengan perkara-perkara ghaib, benda yang tak nampak. Hak dunia kita nampak, hak akhirat tak nampak. Yang pertama, orang beriman Allah naikkan darjatnya. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala uji orang beriman ni. Allah Subhanahu Wa Taala nak mengkifarahkan akan dosa-dosa kita. Nak kifarahkan dosa-dosa kita. Banyak tak dosa kita? Banyak tuan-tuan. Dosa saya pun banyak, dosa tuan-tuan pun banyak. Sebab apa? Sebab Nabi beritahu kita ni bukan maksum. Kita ni tak lepas tidak. Kadang-kadang bini kita ajak jobang, kita pergi kat pasar raya,
Jom kita pi kat Lowan, jom kita pi kat Maidin, jom kita pi kat Giant, jom kita pi kat raksasa. Kan Giant raksasa lebih kurang. Kita kata, weh tak mau pi Sat lagi pi, sat lagi nampak orang pakai skirt lah, orang tak tutup aurat, nanti dosa tu. Kadang-kadang hak Giant tak tahu mana pun. Hak kat raksasa tak tahu mana pun. Hak depan rumah kita tu. Hak ruang tamu rumah kita tu, yang 4 segi tu perasan tak? Yang 4 segi duk ruang tamu tu. Hak kita duk tutup depan tu. Hak tu kadang-kadang lebih teruk daripada hak pasar raya ni, nampak berketui-ketui. Kalau kita tak tapih nampak habis. Kadang-kadang dosa tak? Dosa mata. Dosa yang kita buat tanpa kita sedar. Cuma dosa yang kita buat ni tak nampak lah. Kalau nampak, saya pun tak mai malam ni. Kalau lah dosa saya nampak, saya pun malu kat cikgu nak mai. Malu nampak duk berketui-ketui dosa. Sama juga dengan tuan-tuan, kalau nampak tuan-tuan pun tak mai. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala tak nampak dosa, Allah tutup dosa kita. Dengan Allah uji ni, Allah Subhanahu Wa Taala mengkifarahkan dosa-dosa kita yang hak kita ada, hak kita sedar ataupun tak sedar. Yang ketiga, ujian ini juga Allah Subhanahu Wa Taala nak naikkan, nak bagi pahala dekat kita. Dengan kesabaran kita, Allah Subhanahu Wa Taala bagi pahala, ganjaran pahala. Hak pahala yang Allah nak bagi, tak boleh kita nak bayang. Sebab kita duk sebut selalu, dunia bagi Allah Subhanahu Wa Taala tak ada nilai. Sedikit pun tak ada nilai. Nak banding dengan setengah sayap nyamuk lebih berharga daripada dunia. Tak ada harga sedikit pun. Kalaulah dunia tu ada harga, nescaya agak-agak Allah bagi makan dah orang yang tak sembahyang maghrib tadi. Allah tak gelepak bagi makan. Orang-orang yang kafir, orang yang ingkar perintah Allah. Kalaulah dunia ni ada kelebihan, nescaya Allah tak bagi. Tapi Allah bagi dah. Allah bagi tak pernah berhenti-berhenti. Kadang-kadang kita minta pun Allah bagi, hak tak minta pun Allah bagi. Pemurahnya Allah. Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan pemurah. Allah bagi belaka. Semua Allah bagi dalam keadaan redha dan Allah bagi dalam keadaan murka. Kita nak Allah bagi redha lah. Alhamdulillah, kita masih lagi diberi peluang. Ada sahabat-sahabat kita lebih kurang berapa? 100 lebih ke berapa ada balik bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Disebabkan apa? Ujian penyakit COVID-19 ni, ada sahabat-sahabat kita telah pun balik bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kadang-kadang apabila Allah uji mereka dengan kesakitan, Allah mengkifarahkan dosa-dosa mereka. Mereka insya-Allah balik kepada Allah, balik bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan tak ada dosa. Tak ada dosa depa sebab depa sakit. Alhamdulillah tuan-tuan. Jadi malam ni kita sambunglah sikit. Berhenti masuk insya' berhenti ke cikgu macam mana? Kan lebih ikut masuk berhentilah, ikut dia punya SOP dia masuk waktu berhentilah. Ada satu tempat dia beritahu kat Ana Ustaz, satu tempat tu ustaz tu dia ralik kan duk biasa duk ralik. Mengajak lebih kadang 9 lebih, selalu biasalah. Mungkin dia ralik lama tak kuliah, semangat mai lebih sikit. Duk esok orang halu dah dekat pengusi Korea. Halu dah cepat orang report tuan-tuan. Cepatlah hak benda tu. Dia kata ustaz ni dia berhujan depan ustaz tengok jam, kami kena dah malam apa. Orang dah report dah. Lebih sikit pun orang report dah tuan-tuan. Sedangkan hak benda lain dia tak report pun tuan-tuan. Tapi tak apalah, kita ikut arahan. Sebab apa? Arahan ni juga benda yang hak disebutnya kewajipan kita taat kepada pemerintah. Untuk apa? Untuk kemaslahatan kita bersamalah. Kita ikut lepas ni kita lebih sikitlah. InsyaAllah. Baik.
Jadi malam ni kita masih lagi membicarakan surah An-Nazi'at. Nazi'at no? Tak silap saya ayat 37 41 tak habis lagi kan. Kita berhenti hari tu tak silap muka surat 32. Ada pun tu tak silap lah. Tanda macam atas tu perenggan 2 no. Ayat masih lagi kita bicara ayat 37 sampai ayat 41. Kita berhenti hari itu ni muka surat 32, iaitu adapun. Masih kita berhenti tentu hari itu ni. Baik. Ayat 37 hingga 41 kita baca sikitlah ayat 37 hingga 41 hingga 41 no. Baik, kita baca ramai-ramai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa amma man tagha wa athara al-hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Jadi kita masih lagi ayat tu, iaitu pada ayat 37 sampai 41 Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan bahawa sekalian manusia semenjak dunia mulai didiami sampai hancur dunia ini terbahagi kepada dua bahagian yang besar, iaitu adapun orang-orang yang malas hidupnya di dunia ini melampau batas-batas Allah yang telah ditentukan yang disampaikan rasul-rasulnya, dan mereka mengutamakan hidup dan kehidupan dunia, yakni hidup dunia yang memenuhi hati dan otaknya, sehingga tidak ada lagi di dalam hati dan otaknya itu ingatan hidup di akhirat. Maka akan orang-orang yang begitu keadaannya di atas dunia ini, neraka jahimlah yang jadi tempatnya. Ada dua golongan lah kita sebut sebelum ni, golongan yang bahagia dan juga golongan yang sengsara. Golongan yang sengsara. Atas dunia ni bangkit tidur yang kita sebut dulu ni, kalau dia tu orang miskin, bangkit pagi, kita ulang sikit lah kita sebut dulu. Kalau dia tu orang miskin, bangkit pagi, dia tanya bini dia yang hari ni ada makan tak? Dia tanya makan dulu. Semayang nombor 2 kan nombor tak ada semayang pun dah. Kadang-kadang pergi cari rezeki, Allah Subhanahu wa taala lupa kepada yang memberi rezeki. Cari rezeki Allah tetapi lupa kepada yang memberi rezeki. Pelik tak tuan-tuan? Dia guna cari nikmat Allah, cari rezeki Allah, tetapi lupa kepada yang memberi rezeki. Malu kita tuan-tuan. Nikmat rezeki ni bukan duit saja. Ni nikmat anggota badan ni yang Allah bagi badan kita ni. Nikmat mata, nikmat hidung, nikmat mulut dan segalanya. Nikmat yang tak ada dijual. Tak, kalau mata rosak boleh kita pergi ganti tak? Di kedai hardware dan sebagainya. Tak ada lah. Nikmat udara ni kita duk tarik lepas. Kalau kita nak bayar, orang yang terkaya di dunia sekalipun tak mampu dia nak bayar.
Orang yang terkaya bukan terkaya di Pulau Pinang, bukan terkaya di Malaysia, terkaya di dunia sekalipun. Nikmat udara yang dia duk tarik lepas ni, tak mampu dia nak bayar nikmat tu. Cuma Allah bukan nak bayaran tu. Allah tak mau bayaran sebab dia tidak berhajat kepada makhluk. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sedikit pun dia tidak berhajat kepada makhluk. Cuma Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak kita ni mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ikut perintah Allah. Dan setiap perintah-perintah yang hamba ni buat bukan untuk kepentingan Allah. Bukan Allah ambil penting pun, selalu saya duk sebutlah di mana-mana pun duk sebut. Kita mai semayang, kita mai mengaji, kita puasa, kita pi haji, kita buat perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hakikatnya apa yang kita buat kembali balik kepada kita. Agak-agak kalau kita tak mai semayang lah, agak-agak Allah lemah dah. Sedikit pun Allah tak lemah. Kita mogok lah sekali tengok. Di kepala batas ni ke, di Pulau Pinang ke, di Malaysia ke, di dunia kan mogok tak payah duduk sembahyang. Bagi Allah lemah lah sikit. Agak-agak lemah dah Allah. Tak ada heran sedikit Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walaupun semua manusia tak mau sujud pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala tetap berkuasa. Apa yang kita buat kembali balik pada kita, untung dah. Kita buat sesuatu, balasannya balik kita sendiri. Dunia dapat keberkatan kehidupan, di akhirat besok dapat nikmat yang besar. Tapi kalau sebaliknya, kalau atas dunia kita tak mau ikut arahan Allah SWT, balasan juga kita akan timpa, iaitu azab sengsara di akhirat besok. Jadi kalau dia tu orang miskin, dia bangkit pagi, dia tanya bini dia, yang hari ni ada makan tak? Makan dulu. Semayang ni tak payah semayang. Sebab kita sebut dulu ni, orang semayang, orang buat kajian di Malaysia hanya lampang hanya 12% sahaja orang yang semayang. Ramai orang tak semayang. Ada yang semayang sehari 4 waktu ada, 3 waktu ada, 2 waktu ada, 1 waktu ada. Ada yang semayang seminggu sekali pun ada, hari Jumaat. Ada yang semayang setahun 2 kali, Aidilfitri, Aidil Adha. Tu pun nasib beli baju raya baru. Tak pergi semayang rugi, malu kat pak mentua, pergi semayang juga setahun 2 kali. Ada yang tak semayang langsung. Baginya hanya memuaskan hawa nafsunya. Jadi kalau dia orang miskin, dia bangkit pagi semayang, dia tak fikir. Hanya dia memuaskan hawa nafsunya. Dia tanya kepada isterinya, hari ini ada makan tak? Tu orang yang miskin, yang tak laksana perintah Allah. Dia hanya mikir dunia saja. Kalau dia tu orang yang sederhana, dia bangkit pagi, dia tanya bini dia, yang hari ni kita nak makan kat mana? Dia pelik lain sikit. Tadi ni ada makan dah. Ni dia tanya suami isteri dia, yang hari ni kita nak makan kat mana yang? Ikan bakar ke, 3-4 rasa ke, semua ada. Kalau dia orang yang kaya, dia bangkit pagi, dia tanya bini dia, yang hari ni kita nak makan siapa? Dia nak makan orang, nak berkenal orang. Hidupnya hanya memuaskan hawa nafsu. Dia tak kira halal ke haram ke, dia tak kira. Janji, dia puaskan hawa nafsu dia. Dia melampaui batas. Batas Allah yang telah ditentukan, yang disampaikan Rasul, dia tak ambil tahulah. Orang dia berpaling, dia tak mau. Ini orang ni, mereka mengutamakan kehidupan dan kehidupan dunia, yakni hidup dunia yang memenuhi hati dan otaknya, sehingga tidak ada dalam hati dan otaknya itu ingatan hidup akhirat. Tak fikir dah.
Tak fikir dah bahawa ada lagi satu kehidupan yang kekal abadi. Dunia ni kita akan sebut nanti ni, umpama esok apabila datangnya hari kiamat esok ni, dia menyangkakan dunia ni hanya separuh hari saja kehidupannya. Dia melihat azab Allah SWT. Ketika tu dia merasa kehidupan dunia yang selama ni hidup dia 70 tahun, 80 tahun, 100 tahun hanya ibarat macam setengah hari lah, sekejap lah. Macam kita hidup lah. Sekejap tak rasa. Kita duk sebut selalu. Dia ibarat macam ni lah hidup kita ni. Umpama kita beranak dulu ni, masa dia beranak dulu ni orang azan, orang iqamat. Masa beranak orang azan, orang iqamat di telinga kita. Masa kita mati orang menyembahyangkan kita. Nak habaq kata jarak di antara azan, iqamat, sembahyang tu jauh tak jaraknya? Macam kita nak sembahyang maghrib tadi ni, nak masuk maghrib dengar Tok Bilal azan. Lepas azan Tok Bilal akan iqamat. Lepas iqamat sembahyang. Jarak tu lama dah. Sekejap. Tak sampai berapa minit? Tak sampai 10 minit, 15 minit. Kita kata azan, iqamat, sembahyang. Jaraknya lebih kurang 15 minit. Itu jaraknya. Sama juga masa kita beranak, orang azan di telinga kita, orang iqamat di telinga kita. Masa kita mati ada orang azan tak? Masa mayat duduk depan tu, mana Tok Bilal tu? Pergi mana? Kan azan kah? Kita nak sembahyang mayat ni. Ada tak? Suruh azan sekali Tok Bilal kata ni minum yak getum kot. Tu tak mau main masjid sangat. Sampai suruh azan ni nak sembahyang mayat ni. Tak ada sembahyang, tak ada azan dah sembahyang mayat. Nak abad kata kehidupan kita macam tu lah, tak lama. Sekejap saja disebut dengan sehari sana 1000 tahun kita. Bayangkan kalau 2020 ni, nak banding kalau kata sehari sana 1000 tahun kita, baru 2 hari. 2 hari akhirat. 2020 ni macam 2 hari akhirat. Tu kalau sehari sana 1000 tahun kita. Ada ayat Quran sebut, Allah sebut dalam Quran, Allah kata auzubillahi minasyaitonirrajim, takhrujul malaikatu waru ilaihi yaumi khamsina alfasana. Bertemu malaikat-malaikat termasuk malaikat Jibril bertemu dengan Allah SWT dengan kadar sehari 50,000 tahun. Itu lagi sakal no? Sehari jaraknya macam 50,000 tahun. Lagi lama nak abang kata kehidupan dunia yang sekejap dia cari dia pulung, sedangkan dia lupa ada lagi kehidupan yang namanya kehidupan akhirat. Bila? Sebentar lagi. Bila? Wallahu a'lam, mungkin saat lagi. Kita pun tak tahu. Kalau tahu lah, kalau tahu lah, awal Allah tak beritahu. Kalau beritahu kan senang. Kalau beritahu kan senang, supaya Allah SWT suruh kita ni bersedia. Kalau tidak kan tak nama ujian. Tu Allah sebut dalam ayat Quran. Allah kata auzubillahi minasyaitonirrajim, asiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia itu menyangka bahawa mereka akan dibiarkan hanya berkata kami beriman kepada Allah, sedangkan mereka belum diuji. Allah akan uji kita, tuan-tuan. Allah uji kita. Nak abang kata apa? Bahawa kita ni bila-bila masa sahaja. Ada riwayat disebut tiap-tiap hari malaikat maut mai lihat tengok kita, mai ziarah kita. Riwayat mengatakan 70 kali mai ziarah kita. Malaikat maut mai ziarah kita 70 kali mai. Sebab apa? Malaikat maut ni ialah melaksanakan tugasnya untuk cabut nyawa makhluk. Dia duk mai tengok, dia nak laksanakan perintah Allah SWT tanpa kita sedar. Kita duk Maharajallah kau mati. Kita pun tak tahu. Ada tentang ada mati, tengok depa duk tunjuk tengah duk joget, duk danduk, bung jatuh, tersungkai jatuh.
Ada orang mati baik-baik, mati dalam sujud. Mati tengah duk kuliah ni, tengah kuliah macam ni, ada syekh seorang di India duk kuliah macam ni. Duk kuliah lah jatuh mati. Oh, seronok tuan-tuan. Ada yang mati tengah duk sujud, tuan-tuan depa hantar dulu ni. Tengah sujud tak tengok tak bangkit. Siapa kita nak tak sujud? Nak Ustaz. Siapa nak mau Ustaz pergi isyak lagi? Tak mau Ustaz. Saat ni aku mau Ustaz. Isyak lagi siapa mau tolong angkat tangan. Tak mau lagi Ustaz. Semua orang tak mau tuan-tuan. Sahabat-sahabat pun tak mau. Sebab apa? Sebab kita nak bersedia dengan amalan-amalan kita. Sebab di sana kita sebut ni nanti iaitu ada tingkatan-tingkatan. Tingkat syurga pun ada tingkat-tingkat. Contoh malam ni kita duduk mengaji pun tak sama tuan-tuan. Tingkat esok di akhirat esok. Awak hang mengaji sekali malam tu dengan aku, sekali awak hang duduk tingkat lain. Hang pun RM1, aku pun RM10 malam tu. Sama tak? Tak sama tuan-tuan. Aku pun RM10. Memanglah aku pun 10, hang pun RM10. Sama awak hang duduk tingkat tinggi. Aku niat iktikaf, hang tak niat. Oh, tak sama tuan-tuan. Aku niat juga. Aku semayang bak dia, hang tak semayang bak dia. Kita nak kena hak benda tu kena berlumba-lumba. Hak akhirat berlumba-lumba tak apa. Berlumba-lumba sebab di akhirat besok ni tak sama kedudukan kita. Lagi banyak amalan kita Allah tak jemu sehingga kita jemu buat dah ibadat. Allah tak jemu sehingga kita lah jemu tuan-tuan buat ibadat. Tambah-tambah kita tuan-tuan, kalau sebelum ni kita rajin lah kita di rumah ni, lepas ni pun kita kena rajin lah tuan-tuan, tengah malam bangkit juga. Jangan lupa ni hak kita sebut qabliyah ba'diyah pun kita jangan lupa. Yang muakkad, yang tak muakkad kita buat tuan-tuan. Sebab apa? Itulah penyempurnaan ibadat. Sebab apa? Kita tak tahu bila masa kita akan balik bertemu dengan Allah. Duk bergedik dah tu. Tak ada masuk lagi ni. Oh ya cepat no. Tak lagi beritahu duk bergedik saya pun. Saya pun duk risau lagi orang halo lah lagi kena pula kat cikgu. Orang halo ni masjid ni lewat ni. Baik. Hingga tidak ada dalam hati dan otaknya itu ingatan hidup akhirat, maka akan orang-orang yang begitu keadaannya di atas dunia ini, neraka jahimlah tempatnya. Ni begitu siap-siap ni. Di akhirat esok orang-orang yang hanya mementingkan kehidupan dunia, lupa akan kehidupan akhirat, maka neraka jahimlah tempatnya. Kita tak mau tuan-tuan, kita kena bersedia. Bukan berat pun kita buat perintah Allah SWT. Macam mana kita duk sebut selalu kalau semayang 10 minit tak lama 24 jam Allah bagi masa kita, semayang 10 minit kali dengan 5 waktu baru 50 minit. Lama dah? Tak sampai sejam pun. Kita bola sejam, dengan zikir lagi bola sejam. Bukan lama apa mengaji. Mengaji pun kalau bulan ni tak sampai sejam pun. Kita main ni saat lagi balik dah, insya-Allah. Kita pakat sayang pun nak balik tuan-tuan. Saya keluar ni pi kalau start main si lagi sayang pun nak balik tuan-tuan. Kalau sahabat-sahabat dulu pi berjuang, ada pi yang balik, ada pi yang tak balik. Sahabat-sahabat berhijrah daripada Mekah Madinah, Abdurrahman bin Auf tinggal segala harta kekayaan di Mekah tuan-tuan, pi selai sepinggang. Kita tinggal tak? Tinggal. Sat lagi balik dah. Balik sejam balik kita tengok rumah besar kita, TV besar, kereta besar, balik tuan-tuan. Saya pun nak balik. Sekejap sahaja. Kita buat sekejap saja mampu untuk kita buat. Adapun orang yang masa dunia ini tersebab dadanya telah berisi pengetahuan yang telah disampai ke dalam hatinya tentang kebesaran dan kekuasaan Tuhannya, tidak cukup begitu sahaja, malah mereka menahan nafsunya daripada segala keinginan nafsu itu yang tidak baik dan tidak disukai Allah Tuhannya, maka akan
maka akan orang-orang yang begitu keadaannya, jannah atau syurga lah tempatnya. Dia tahan hawa nafsunya, semua teringin tuan-tuan. Sabarlah sekejap di atas perintah Allah, sabar sekejap di atas larangan Allah. Sekejap kita sabar. Sabar sekejap di atas perintah Allah dan sabar sekejap di atas larangan Allah. Contohnya minum arak. Sabarlah Allah larang pun bukan saja-saja. Bila kita minum tu boleh sihat badan dah. Sihat apa? Tengok mereka tunjuk tu. Di mana ada buat biskut. Alhamdulillah. Pening jalan orang jalan kat tepi jalan, dia jalan kat tengah jalan. Ada sebab hikmah-hikmah yang tertentu yang Allah Subhanahu Wa Taala larang. Sama juga dengan berzina, sama juga dengan mencuri, benda-benda tu semuanya tak baik. Tapi sabar sekejap benda-benda yang dilarang, esok di akhirat besok Allah akan balas balik. Allah Subhanahu Wa Taala akan masuk. Allah sebut dalam Al-Quran yang bermasuk orang yang taat akan perintah Allah, orang yang taat akan perintah Rasulnya, nescaya kata Allah kami masukkan mereka ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Ada sungai arak, minum, makin sedap, makin minum makin lazat. Atas dunia makin minum makin pening kepala. Tak masuk kan? Makin minum makin pening kepala. Tapi sana makin minum makin lazat, makin minum makin sedap, makin tengok makin lawa, makin tengok makin lawa. Atas dunia lawa zat. Lepas tu masa menikah okey lah, macam kita duk sebut selalu baru menikah lama tak nampak Majid Mat. Menikah saya 4 bulan tak nampak Majid. Seronoknya menikah. Tuan-tuan ingat tak masa menikah tu? Ingat je ke? Lupa menikah seorang lagi. Dia tak ingat. Menikah seorang lagi. Jangan doa terbamin nikah. Nah, apa kata sana seronok, hari-hari makin seronok. Allah sebut, selalu saya duk sebut surah Yasin. Allah kata auzubillahi minasyaitonirrajim. Inna ashabal jannatil yawma fi sughulin fakihum hum wa azwahum fi zilalin alal araiki muttaqiun. Sesungguhnya penghuni syurga itu sibuk menikmati kesenangan. Bukan sibuk buat kerja. Lagi kita sibuk buat kerja, panggil bagi pergi kerja, balik kerja, tidur esok pergi kerja. Macam tu hari-hari kita. Kerja balik tidur. Rumah tu macam hotel. Bagi pergi kerja, balik tidur. Tidur lepas tu tidur terus. Sana dalam keadaan apa? Seronok dengan mereka dan pasangan-pasangan mereka, kata Allah, bersukaria di tempat yang teduh sampai duduk berbaring di atas pelamin. Macam orang baru menikah. Hari-hari seronok. Kalau kita ada dunia baru menikah seronok. Naik motor kat kampung tu dia, bini dia peluk sampai rapat tu baru menikah lah tu. Tak mau lepas masa tu. Peluk sampai suami pun bawa motor duk taraga. Baru menikah lah tu. 10 tahun menikah seronok dah Tuan Haji lah. Tak seronok peluk tak ada peluk pegang besi lah ni Ustaz naik naik bukit bini jatuh tak sedap. Abang mampu dia. Tak seronok dah. Tak seronok tak. Tapi syurga Allah kata mereka sesungguhnya penghuni syurga itu sibuk menikmati kesenangan. Mereka dan pasangan-pasangan mereka bersukaria di tempat yang teduh sambil duduk berbaring di atas pelamin. Seronok macam baru menikah. Makin lihat makin lawa, makin lihat makin cantik, makin makan makin sedap, makin tak tahu nak abang mati dulu kita tahu. Tak boleh nak bayang. Benda akhirat ni, benda yang mata tak pernah tengok, hati tak pernah lintas, telinga hanya kita habaq benda yang seronok. Bukan macam tu. Baik. Dia kata syurga. Dia kata syaratnya menahan nafsunya. Nafsu. Kita semua ada nafsu.
Kalau tak ada nafsu tu diri kita lah. Nafsu tu diri kita, semua nafsu tu ada bahagian-bahagian. Ada nafsu yang baik, ada nafsu amarah bisu yang jahat. Bukan hanya jahatnya, jahat melampau-lampau. Lepas tu dia rasa bangga pula dengan kejahatan yang dia buat. Hampa minum satu jak, hampa minum satu gelas arak, tak main aku dulu satu jak kali minum. Dia rasa bangga pula dia buat jahat. Aku tak main lah curi biskut, curi kereta, aku pecah bank. Dia rasa bangga. Semua benda tu benda yang menyeronokkan kita atas dunia seronok. Cuma kita kena sabar sekejap, tahan hawa nafsu kita. Semua kita ni ada nafsu. Kalau tak ada nafsu, agak-agak lalu makan tak? Tak lalu, tengok tak lalu. Kalaulah kita ni maksudnya nafsu tu nafsu yang dikawal ikut syariat Allah SWT. Contohnya nafsu, tentang nafsu melihat perempuan. Tengok tu rasa teringin tak? Mesti teringin. Kalau tak teringin tu suruh dia pergi berubat. Kena pergi berubat ni. Tengok perempuan tak rasa apa ni. Tengok kita sebut dulu ni. Orang yang duduk dalam hutan-hutan tu pakai baju pun dengan daun-daun kayu. Inggerebek dia bungkus dengan jagung. Nikah tak agak-agak? Nikah tuan-tuan. Nak ramai lagi pada kita tuan-tuan. Ada nafsu, cuma nafsu tu kita kena ikut syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata nafsu daripada segala keinginan nafsu itu yang tidak baik. Nafsu yang tak baik yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nafsu tu kena ada lah. Kalau tak ada nafsu, orang lelaki pun tak tengok perempuan, dia tak teringin. Orang perempuan pun tengok lelaki, tak teringin. Sebab apa? Tak ada nafsu. Tengok makanan pun tak teringin. Pergi ke kedai pun orang perempuan tak teringin. Tu kita duk sebut. Orang perempuan pun ada nafsu, kita pun nafsu. Tak percaya tuan-tuan? Ni lepas PKP ni, bil rumah rumah pun tak perlu bayar, kereta pun tak perlu bayar. Ni gaji dapat bersih. Cuba lalu kot kedai mas, bawa bini kita. Tengoklah pasal tak kot kedai mas, ramai tak? Ramai tuan-tuan. Duk beratok kedai mas kita kan. Rupa-rupanya gaji tak kena bayar apa tuan. Rumah pun tak kena bayar. Kereta pun kena bayar. Bayar rumah 2,000, kereta 2,000, 4,000 dah. Gelam mas abang tak percaya lalu kot kedai mas. Tu kalau kita tuan-tuan nak jaga duit kita, jangan lalu kot kedai mas. Lalu kot kedai sport ring. Tak minta tuan-tuan. Keinginan tu memang mesti ada. Kalau tak ada keinginan tu, maksudnya bukan dia dah tu. Tu orang perempuan, apabila dia kahwin, dia tak mau menikah, dia nakkan suami dia. Cuma orang perempuan ni dia dengan perhiasan. Dia tak boleh tengok perhiasan. Orang lelaki dia suka perempuan. Walaupun dia menikah pun dia teringin lagi tuan-tuan. Cuma kalau saya tanya tuan-tuan malam ni, tak mengakulah, tapi hati kecil tu mau tuan-tuan. Hati kecil tu mau. Maksudnya apa? Perempuan tu di akhirat besok Allah bagi dekat orang perempuan perhiasan. Allah bagi kat orang lelaki dengan pasangan-pasangan. Cuma orang perempuan jangan cemburu lah. Esok suami-suaminya Allah bagi dekat pasangan-pasangan. Di akhirat esok ni jangan kita jangan cemburu. Sebab apa? Sebab di akhirat esok isteri-isteri yang masuk syurga akan jadi ketua bidadari. Ketua dengan JK mana lebih ketua dengan JK mana besar? Ketua. Isteri-isteri yang masuk syurga lebih cantik berganda-ganda daripada bidadari. Agak-agak suami kita nak siapa? Nak kita jugalah. Tapi syaratnya masuk syurga. Dua-dua kena masuk syurga. Suami pun masuk syurga, isteri pun masuk syurga. Tapi kalau tak masuk tak jumpa. Tu kadang orang tanya, Ustaz, kalau suami saya 4, Ustaz, manakah suami saya, Ustaz? Yang manakah suami saya di syurga tu kalau suami saya 4? Saya kata macam mana suami kau ada 4? Contoh Ustaz, saya buat contoh. Saya kahwin pertama, Ustaz, suami saya mati. Kahwin pula yang kedua, mati lagi suami saya. Kahwin yang ketiga, Ustaz, mati lagi suami saya, Ustaz. Kahwin yang keempat pula, Ustaz, saya pula mati. Mana suami saya dalam syurga, Ustaz? Dia tanya macam tu. Ada tuan-tuan. Dia tanya, kita jawablah. Suami yang kalau masuk syurga tu Allah bagi kita pilihan, nak kita nak yang mana, kok suka kita syurga.
Ke sana tak ada hasad dengki, seronok. Syaratnya atas dunia kita kawal hawa nafsu kita, jangan buat benda-benda yang dilarang oleh Allah SWT. Kalaulah hawa nafsu kita waktu ni agak-agak di mana? Waktu ni kah TV ya tuan-tuan. Cerita lepas satu, dulu ni kita sebut cerita apa? 7 hari mencintaimu. Waktu maghrib, kalau tak sabar tuan-tuan, nak habis sambung esok, maghrib esok pula. Orang lain duk mengaji boring nak kena tak hawa nafsu kita. Masuk je tak eh? Tak eh? Dia tak bunyi bukan apa masuk. 5:03 nah. 3 minit. Kita perhabis yang ni lah. Baik. Nafsu itu yang tidak baik dan tidak disukai Allah Tuhannya, maka akan orang-orang yang begitu keadaannya jannah atau syurga lah tempat tinggalnya. Syurga tempat tinggal kita esok ni. Semua teringin tuan-tuan nak masuk. Semua orang nak masuk syurga. Yang kita sebut dulu, kalau tuan-tuan tanya Eliket pun dia nak masuk syurga. Ku nantimu di pintu syurga. Tuan-tuan pernah dengar lagu tu? Kan tuan-tuan tak pernah dengar lagu. Dulu-dululah tahun 90 ke apa. Terima kasih. Likat ku nantimu di pintu syurga. Dia pun nak tunggu di pintu syurga. Sedangkan syurga tu hanya untuk orang Islam. Orang bukan Islam takkan masuk syurga. Baik mana sekalipun, syaratnya dia kena masuk syurga. Begitulah dia kata, ada 2 bahagian dengan pembahagian besar sahaja di antara segala manusia di akhirat nanti. Untuk kita sekarang, maka tiap-tiap kita hendaklah mengukur diri kita masing-masing. Masuk golongan manusia yang mana kita sendiri, kita ukurlah kita ni. Kita duk golongan mana? Nampak kita ni alhamdulillah lah, kita duk golongan ahli-ahli syurga. Wallahu a'lam. InsyaAllah lepas ni kita akan sambung bulan depan lah InsyaAllah pada ayat yang 42 sehingga ayat 46. Ayat ni kita tak banyak lah lagi lebih kurang 5 ayat ni kita habis lah. Ayat ni kita akan masuk pada surah barulah, surah Abasah. Wallahu a'lam. Dimarilah sama-sama kita tangguh kuliah kita pada malam ni dengan tasbih kifarah dan salawat subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma aghina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa jamilna bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatimil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salam salim walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.